Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Siti Zuraidah dan juga rakan-rakan sekelas yang lain. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk Pemikiran Lateral dan Anjakan Paradigma bagi subjek kursus HTV 201 Teknik Berfikir. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Farha binti Muhammad Zamzuri bernombor matrik 145599, saudara Dinesh Varan anak lelaki Chandran bernombor matrik 152618, saudari Nur Alia binti Helmi bernombor matrik 147521 dan saudari Nur Farhana binti Ilyasa bernombor matrik 146849. Soalan yang kami pilih adalah, akibat permintaan yang rendah terhadap barangan elektronik, ramai pekerja kilang diberhentikan. Walau bagaimanapun, di sektor peladangan, pembinaan dan pembantu rumah, ramai pekerja diperlukan. A. Cadangkan dan nilaikan langkah-langkah dengan menggunakan pemikiran lateral. B. Berikan cadangan mengenai anjakan paradigma yang boleh dilakukan untuk menarik minat orang ramai bekerja di sektor perladangan, pembinaan dan pembantu rumah. Sebelum menjawab soalan yang dipilih sebentar tadi, saya akan memberikan definisi apakah itu pemikiran lateral. Pemikiran lateral adalah corak berfikir yang menerokai pelbagai kemungkinan dan pendekatan dalam penyelesaian sesuatu masalah dan tidak meneruskan dengan satu pendekatan sahaja. Cara menyelesaikan masalah dengan menjana pelbagai alternatif jalan penyelesaian masalah. Pemikiran lateral ini tidak melihat kepada satu cara sahaja. Ia melihat pelbagai kemungkinan dan memfikirkan atau memperbanyakkan alternatif jalan penyelesaian masalah. Pemikiran lateral ini tidak tertumpu kepada satu cara atau satu jalan sahaja. Pemikiran lateral ini menumpukan kepada banyak arah dan banyak cara untuk menyelesaikan masalah atau mencari idea. Oleh kerana pemikiran lateral ini menjana pelbagai idea yang alternatif, maka ia adalah bersifat generatif. Semua idea adalah betul. Dalam pemikiran lateral, idea yang cacat atau idea yang salah dapat dijadikan sebagai bahan pencetus idea untuk menjana idea baru dan menyusun pola pemikiran. Yang kedua, pemikiran lateral tidak mementingkan salah atau betul, logik atau tidak. Pada peringkat awal mengikut pemikiran lateral, sebarang idea adalah diterima sama ada logik atau tidak, betul atau salah, ataupun salah mengikut undang-undang ataupun tidak. Walaupun sesuatu itu tidak masuk akal, ianya diterima bulat-bulat asalkan idea dapat dicetus atau dijana. Pemikiran lateral tidak mempertahankan sesuatu idea. Ini kerana mereka tidak peduli akan ketepatan sesuatu idea kerana mereka mempercayai bahawa setiap idea itu dapat diperbaiki. Setiap idea yang dijana akan menjalani proses penambahbaikan. Walaupun idea itu sudah logik, sudah betul ataupun sudah efektif sekalipun, pemikiran lateral tidak mempertahankan idea itu kerana mereka percaya ada ruang untuk memperbaiki lagi, menambah baik lagi idea itu. Pemikiran lateral tidak mempertahankan idea kerana mereka tidak terikat dengan satu cara berfikir sahaja. Pemikiran lateral menggunakan pelbagai banyak arah jenis cara berfikir. Pemikiran lateral tidak menolak sebarang idea yang dijana ataupun yang diberikan. Ini kerana mereka ingin mencari idea yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya dan mereka menerima semua idea untuk membandingkan idea-idea antara idea-idea yang sudah ada dan menjalani proses penambahbaikan agar idea yang utama, idea yang kemudiannya akan ditapis dapat diterima dengan betul. Terdapat 4 matlamat pemikiran lateral, iaitu menerbitkan perubahan, membuat peralihan konsep, mencari alternatif baru dan menemukan sesuatu yang berlainan.
Jadi untuk menjawab soalan cadangkan dan nilaikan langkah-langkah dengan menggunakan pemikiran lateral, saya dalam menjana idea iaitu memberikan inisiatif dan subsidi yang istimewa untuk menarik minat ramai pekerja yang untuk bekerja dalam sektor peladangan, pembinaan dan juga pembantu rumah. Inisiatif dan subsidi istimewa yang ditawarkan kepada mereka adalah pekerja diberikan tanah dan juga rumah sendiri apabila sudah bekerja dalam sektor peladangan dan pembantu rumah. 50% keuntungan diberikan kepada pekerja. Keuntungan ini akan diambil hasil daripada sektor peladangan, pembinaan. Dan akhir sekali, untuk ketiga-tiga sektor ini, waktu bekerja hanyalah 3 jam sehari dan 10 hari sebulan. Untuk meneruskan isi yang kedua, saya akan serahkan kepada saudara Dineshwaran. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan pembentang sebentar tadi. Nama saya Dineshwaran Anarki Chandran bernombor metrik 152618 ingin membentangkan tentang pemikiran lateral 2 dan 3. Untuk pemikiran lateral 2, saya telah memfokuskan kepada kenaikan gaji. Idea permulaan meliputi pengusaha setiap sektor sepatutnya meninggikan gaji yang lumayan. Akan tetapi, ia berbunyi seperti biasa sahaja. Secara alternatifnya, pengusaha tersebut harus menetapkan gaji minimum sebanyak RM10,000 hingga RM15,000. Selain itu, pengusaha juga diwajibkan untuk memberi makanan secara percuma kepada pekerja dan sekeluarganya untuk sekurang-kurangnya 3 sesi makanan dalam sehari. Akhir sekali, pemberian insurans nyawa dan insurans perubatan sebanyak RM2 juta diwajibkan. Oleh itu, matlamatnya untuk menarik minat orang ramai bekerja di sektor perladangan, pembinaan dan pembantu rumah dapat dicapai. Mari kita beralih pula kepada pemikiran lateral 3. Matlamatnya menarik minat orang ramai untuk bekerja di sektor peladangan, pembinaan dan pembantu rumah dicapai. Saya telah menumpukan atau memfokuskan kepada menyediakan pendidikan yang khas dan diiktiraf. Secara alternatifnya, Kementerian Pelajaran Tinggi KPT berkolaborasi dengan pengusaha sektor memperkenalkan program pengajian yang berteraskan perladangan, pembinaan dan pembantu rumah. Bukan itu sahaja, pemberian sijil, diploma dan ijazah yang bertaraf antarabangsa harus diberikan kepada penuntut atau pelajar dalam sektor ini. Selain itu, kerajaan seharusnya memaksa pelajar yang gagal dalam sijil pelajaran Malaysia SPM untuk mengambil jurusan ini dan mendapatkan sijil pengiktirafan untuk bekerja. Akhir sekali, pihak polis harus menangkap individu yang melakukan kesalahan jenayah dan pihak hakim harus memberikan denda untuk mempelajari jurusan tersebut dan bekerja di mana-mana satu daripada sektor yang telah dinyatakan. Baiklah, terima kasih rakan pembentang. Seterusnya kita beralih kepada soalan kedua, iaitu berikan cadangan mengenai anjakan paradigma yang boleh dilakukan untuk menarik minat orang ramai untuk bekerja di sektor perladangan, pembinaan dan juga pembantu rumah. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu fahamkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan anjakan paradigma. Baiklah, menurut Kamus Dewan edisi keempat, anjakan bermaksud hasil menganjak, engsutan ataupun peralihan kepada sesuatu yang baru dan kebiasaannya adalah kepada sesuatu yang lebih baik. Dan paradigma pula boleh merujuk kepada lingkungan ataupun batas pemikiran seseorang ataupun sesuatu organisasi pada sesuatu masa yang sebenarnya dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan juga kesedaran yang sedia ada. Jadi secara keseluruhannya, anjakan paradigma boleh ditarifkan sebagai perubahan kaedah ataupun cara lama dari segi cara melihat dan juga menilai sesuatu keadaan ataupun realiti. Ianya juga boleh dikatakan sebagai perubahan asas kepada sesuatu konsep ataupun kefahaman dalam sesebuah disiplin sains yang juga boleh menyebabkan berlakunya revolusi saintifik. Dan perubahan yang berlaku ini adalah perubahan
rangka pemikiran kepada realiti semasa dan bertindak seiring dengan tuntutan paradigma yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Nur Farhana binti Ilyasa. Nombor matrik saya ialah 146849. Jadi bagi meneruskan lagi pembentangan, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri anjakan paradigma. Jadi ciri-ciri ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertamanya ialah pola-pola paradigma, yang kedua ialah pengaruh paradigma dan yang terakhir ialah risiko paradigma baru. Jadi bagi yang pertamanya ialah pola-pola paradigma. Ianya terhasil dari andaian serta pengalaman seseorang itu dan dia juga berubah mengikut peraturan yang sedia ada. Bagi pengaruh paradigma pula, ia memberikan satu panduan untuk seseorang itu memahami cara hidup yang sebenar dan ia juga akan menentukan tabiat, perilaku serta cara kerja seseorang itu. Dan yang terakhir ialah risiko paradigma baru tersebut. Jadi risiko ini memberikan satu cara hidup baru yang perlu disesuaikan untuk diri kita. Tetapi walaupun perubahan yang dijalankan itu sukar, tetapi ia perlu dan tetap harus dijalankan oleh seseorang itu. Seterusnya, kita akan mulakan dengan cadangan anjakan paradigma yang pertama yang boleh dilaksanakan dalam menarik minat orang ramai untuk bekerja di sektor perladangan, pembinaan dan juga pembantu rumah. Dan cadangan yang pertama adalah untuk menukar nama pekerjaan. Kerajaan sebenarnya perlu untuk menamakan semula sektor pekerjaan ini ataupun rebrand kepada nama yang lebih profesional dan juga lebih komersial. Pertukaran nama ini sebenarnya untuk mengubah istilah pekerjaan buruh itu dan sekaligus untuk mengubah stigma masyarakat dengan mentaliti mereka yang sering menyatakan bahawa pekerjaan 3D iaitu dirty, difficult dan dangerous itu tidak relevan ataupun tidak kelas untuk mereka menceburi ke arah sektor pekerjaan tersebut. Dan pertukaran nama pekerjaan ini sebenarnya bukan hanya dapat mengubah stigma masyarakat, malah dapat mewujudkan jawatan yang lebih menarik dan juga setanding dengan sektor-sektor pekerjaan yang lain. Seterusnya, kita beralih kepada cadangan anjakan paradigma yang kedua, iaitu untuk menyediakan keperluan teknologi yang berkualiti. Kerajaan perlu untuk menetapkan syarat wajib kepada majikan untuk menyediakan keperluan teknologi yang berkualiti semasa di tempat kerja maupun untuk kegunaan peribadi. Dan keperluan teknologi asas yang perlu disediakan oleh setiap majikan adalah seperti telefon pintar peribadi bersama pakej internet dan juga kelengkapan Wi-Fi yang sentiasa stabil dan juga konsisten secara percuma kepada setiap seorang pekerjanya. Dan bukan itu sahaja, kerajaan juga boleh untuk mengubal undang-undang yang mana untuk menetapkan syarat penyediaan mesin berkaitan yang berkualiti, canggih dan juga mudah untuk dikendalikan oleh setiap pekerja di setiap sektor pekerjaan. Seterusnya adalah cadangan anjakan paradigma yang ketiga, iaitu untuk menyediakan pakej percutian sekali dalam tempoh setahun kepada setiap pekerja yang menunjukkan prestasi terbaik. Majikan sebenarnya perlu untuk konsisten dalam menepati janji untuk sentiasa menyediakan pakej percutian kepada pekerja terbaik tahunan dan menjadikan ini adalah sebagai acara tahunan untuk setiap tahun. Dan majikan juga perlu untuk pastikan bahawa pakej percutian yang disediakan adalah secara peribadi dan setiap perbelanjaan untuk percutian tersebut adalah ditanggung sepenuhnya oleh majikan. Dan perkara ini bukan hanya dapat menarik minat pekerja untuk menunjukkan prestasi yang baik, malah untuk menggalakkan lebih ramai masyarakat untuk bekerja dan menceburi bidang pekerjaan dalam sektor perladangan, pembinaan dan juga pembantu rumah. Seterusnya adalah cadangan anjakan paradigma yang keempat adalah untuk menubuhkan lebih banyak syarikat ataupun agensi dalam sektor-sektor tersebut. Di sini kerajaan perlu untuk menggalakkan lebih ramai pelabur ataupun pihak persendirian
untuk menubuhkan lebih banyak syarikat perladangan, pembinaan ataupun agensi yang boleh menyediakan lebih ramai pekerja untuk sektor perladangan itu sendiri, pembinaan maupun untuk sektor pembantu rumah. Dan penubuhan ini sebenarnya bukan sahaja dapat menubuhkan lebih banyak peluang pekerjaan, malah dapat mengembangkan ekonomi negara secara tidak langsung. Dan bukan itu sahaja, syarikat yang sedia ada sebenarnya boleh digalakkan untuk meluaskan lagi empayar mereka supaya jaringan ataupun kemasyhuran itu dapat ditingkatkan. Dan perkara ini sebenarnya dapat menarik minat lebih ramai rakyat ataupun orang tempatan untuk menceburi sektor pekerjaan yang berkenaan. Jadi berbalik kepada cadangan yang kelima, saya akan cadangkan tentang anjakan paradigma yang boleh dilaksanakan di negara kita demi menarik minat ramai orang bekerja di sektor perladangan, pembinaan serta pembantu rumah. Cadangan yang saya hendak cadangkan ialah kerajaan perlulah mempromosikan serta berkempen tentang sektor-sektor pekerjaan ini. Kerajaan boleh berkolaborasi dengan stesen-stesen TV ataupun radio yang terkenal di negara kita. Hal ini kerana masyarakat Malaysia sangatlah bergantung dan juga kerap menonton TV serta mendengar radio. Dengan kempen yang dijalankan ini, masyarakat dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang kempen yang akan dijalankan ini. Kerajaan juga perlulah menampilkan pekerja dari sektor pekerjaan tersendiri ketika berkempen. Jadi kerajaan perlu menggunakan pekerja daripada sektor-sektor tersendiri ini untuk berkempen serta mempromosikan. Hal ini kerana mereka lebih berpengalaman serta mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi berbanding orang lain. Dan yang terakhir, kerajaan perlulah mengubah stereotip tentang sektor pekerjaan ini. Jadi, seperti yang kita sedia maklum, pekerjaan buruh amatlah dipandang rendah oleh masyarakat di negara Malaysia. Jadi, kerajaan perlulah membuat satu inisiatif atau menjana idea-idea kreatif untuk mengubah stigma serta stereotip di dalam masyarakat Malaysia tentang pekerjaan ini. Jadi kesimpulannya, kerajaan memainkan peranan yang amat penting dalam mempromosikan sesuatu bidang pekerjaan, tidak kiralah sektor perladangan, pembinaan dan sebagainya. Pelbagai inisiatif serta idea-idea kreatif perlu dijana demi memastikan bidang-bidang pekerjaan ini terus diceburi oleh masyarakat dari pelbagai kelompok. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.